33 ya. Hendaklah kedua ibu bapa menyuruh anaknya mengerjakan sembahyang dan berpuasa jika tahan apabila ia mencapai usia 7 tahun. Baik. Sembahyang. Anak kita, semuanya anak-anak kita, cucu kita semua tu, anak-anak kita semua tu, dia punya sembahyang daripada dia punya wuduk sampai dia punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya tu atas tangan kita. Tanggungjawab kita. Yang disuruh untuk menyuruh sembahyang, sudah tu disuruh juga untuk mengajar sembahyang. Jadi anak kita punya usalli fardadz zuhri, anak kita punya nawaitu raf'al hadathil asghari, anak kita punya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin, ya. Semuanya itu mesti wajib dalam tangan kita, mak bapak kita. Kalau kita ada anak 5-6 orang, satu kita tak pernah cek dia punya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah, bapak tak menjalankan tugas dan tanggungjawab. Awal mula akan hisab kita yaumil akhir, awal mula akan tuntut kita ialah isteri kita, kemudian anak-anak kita. Cukup dengan satu tuntutan daripada isteri kita saja boleh membuat kita jadi orang yang muflis, ya. Jadi kita anak-anak kita akan panggil kita, dia tak panggil bapak pun kita pada ketika itu. Ya Allah, aku nak tuntut daripada fulan ini yang telah mencuaikan haknya. Allah, dipanggil kita setakat fulan ini saja, pada laki-laki ini saja. Allah, semua pada ketika itu saling bermusuhan. Jadi anak kita 7 tahun dah suruh sembahyang. 7 tahun, sebelum 7 tahun, umur 6 tahun lebih dah mula ajarkan. 7 tahun dah tak boleh tidak kita sembahyang, dia mesti diri sebelah. Dia mesti diri sebelah di sembahyang. Kalau yang kecil-kecil sangat, umur 3-4 tahun belum memayis, belum ahli bagi ibadat. Jadi kalau dia sembahyang ikut kita pun, kita tak boleh niat imaman kerana dia bukan makmuman. Kerana dia belum ahli bagi ibadat. Yang sudah memayis 6 tahun, 7 tahun, kita boleh niatkan imaman kerana dia sudah ahli bagi ibadat, dia sudah makmuman. Sembahyang dia kita kena ajar satu persatu, kita kena pastikan. Umur 7 tahun. Sampai dah train sampai umur 10 tahun. Sembahyang sendiri, sembahyang berjemaah, sembahyang kita lihat macam mana. Sekali-sekali dia tengah main-main dengan adik-adiknya, tengah main dengan kawannya ke apa, tengah main-main sendiri, tengah main dia punya apa-apa toy, kereta-kereta ke, dia tengah main dia punya Ultraman ke apa, tengah main-main kita panggil. Ada sini? Ada apa bah? Baca. Doa aku nak baca. Anytime kita segitu. Anytime dia tengah main-main, tengah apa-apa semua, mari sini, ambil wuduk, abah tengok macam mana. Belum sampai tu, yang kalang kabut, belum sampai parasnya. Pastikan anak kita, pastikan. Kemudian dah dia umur dah berapa lama dah boleh sembahyang, kita dah under supervision. Cuba sekarang kita bilang dia, nanti masuk waktu kau sembahyang abah sibuk. Sengaja kita nak tengok dia sendiri. Tengok maksud korang tu, nanti kita tanya sama dia. Pagi-pagi kita dah tanya sama anak kita. Nadi Zuhur pukul berapa? Pukul 10 pagi kita dah tanya. Kita nak pastikan dia tahu waktu. Pukul Zuhur pukul berapa? Tengok jadual. Ajar dia tengok jadual. Nak tahu sembahyang kan nak tahu waktu. Ajar dia tengok jadual. Oh, pukul 1.10 bah. Ya. Ingat dia pukul 1.10 sembahyang ya. Abah tengah sibuk, kau sembahyang dulu. Kita nak tengok dia sembahyang sendiri ke tidak. Tengok pukul 1.10, kalau rumah ada dengar azan tak apa. Rumah tak ada dengar azan punya, kan? Pastikan tengok dia bergerak ke tidak. Dia bergerak ke tidak. First day kita boleh bilang lah, dah pukul 1 kau masih teruskan main juga, belum nak siap-siap sembahyang. Kita bilang, okey. Next time pun kita lepaskan dia sendiri. Nanti sembahyang sendiri ya, tak payah abah cakap tau. Tengok dah dekat pukul 1, tengok dia bergerak ke tidak. Dah mula bergerak. Alhamdulillah. 1.30 dia belum bergerak. Apa saya belum semayang? Dah kena tindak terus. Semayang. Tak payah tunggu abah cakap. Automatik. Semayang sendiri dah pukul tu. Tengok. Asar pukul berapa tengok. Asar tengok lagi dia automatik ke tidak. Tengok. Dah ambil semayang sendiri anak kita. Bagus. Alhamdulillah. Sampai dah berapa lama kita tengok dia automatik semayang sendiri. Automatik dia ikut kita. Belum kita panggil dia dah siap. Kita nak begitu. Kau nak jemaah dengan dia pun, sebelum abah panggil, abah nak kau sembahyang, kau dah siap diri sebelah sini. Jadikan dia muadzin rumah kalau budak jantan. Begitu ya. Jadikan dia muadzin rumah. Ajak pergi masjid. Tetapi di rumah kau tukang bank. Jadi dia tahu waktu, mengetahui waktu, termasuk mengetahui waktu anak kita. Puasa lain pula.
Kalau sembahyang sampai dah umur 10 tahun, 3 tahun training sampai dia sembahyangnya halus, sembahyangnya bagus, sembahyangnya tak goyang-goyang, waktunya tidak lewat-lewat. Dia dah bagus sembahyangnya sampai 3 tahun punya training, 10 tahun tak boleh tidak. Kalau dia masih cuai, tak lama nak akil balik. Kalau dia akil balik, kita tak betulkan dia, bukan kita yang pukul dia. Kalau mati, malaikat yang pukul dia. Kalau dah umur dia akil balik, umur 12 tahun, 13 tahun dia dah akil balik, dia tak betul, bukan kena pukul, kena pancung. Sebab itu 10 tahun dia masih belum betul sembahyang, 3 tahun dah training. 3 tahun dah training, sampai umur 10 tahun masih belum otomatik sembahyangnya, belum boleh berdikari sembahyangnya, belum boleh mandiri sembahyangnya, pukul. Macam mana kau ni dah makin besar, makin tak senonoh? Pukul 10 tahun. Rasanya 3 tahun kalau kita training, lebih cukuplah umur 8 tahun, 9 tahun dia dah tahu otomatik. Kita pastikan sampai 3 tahun dah masak anak kita dengan sembahyang, dah tahu jadual waktu, dah tahu taharah, dah tahu tutup aurat, dah tahu waktu salat, dah tahu sembahyang, rukun-rukun semua sempurna. Alhamdulillah. 10 tahun usianya standby. Anytime nanti sekarang sudah akil baligh. Itu sembahyang ya. Jadi anak kita punya doa kunut, anak kita punya Rabbir fili warhamni wajburni, anak kita punya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, semuanya itu dalam tanggungjawab kita. Tak boleh serahkan mak guru. Ada mak guru, ada mak guru juga. Tetapi tanggungjawab kita tetap tanggungjawab kita. Tak boleh aku dah serah mak guru, apa mak guru ajar? Apa mak guru ajar? Mak guru ajar ke mak guru tak ajar, mak gurunya ustazah paling besar sekalipun, tetap tanggungjawab kita kena periksa anak kita. Baik, puasa lain pula. Puasa latihan kalau sembahyang umur 7 tahun dah terus buka puasa. Zuhur, nanti asar, nanti maghrib, nanti isyak, nanti subuh dan terus sampai halus. Puasa pula tidak. Dia kalau bilang 7 tahun tu 7 tahun, tidak kurang daripada itu. Kalau kurang daripada itu setakat latih-latih saja. Umur 7 tahun latih dia puasa kalau dia kuasa. Jadi latih tu latih bukan paksa ya. Latih tu latih. Jadi 7 tahun tu 7 tahun, bukan kurang daripada itu. Kalau sembahyang umur 7 tahun, 6 tahun lebih dah boleh ajarkan dia. Dah 7 tahun dah kuat kuasa. Kalau puasa 7 tahun baru melatihkan dia. Sampai dia kuasa. Sebab puasa ni panjang. Puasa ni panjang ya. Jadi tidak bolehlah dalam bulan-bulan apa kita lah, bulan Rejab, bulan Syaban latihkan dia. Kita pun tak wajib puasa, ini kan pula dia. Maka bulan Ramadan latihkan dia puasa. Tak serapan. Tak serapan. Kecuali pukul berapa? Pukul 9 baru serapan. Biasa pagi dah pukul 8 dah serapan. Ini pukul 9 ke pukul 10 ke baru serapan. Nanti lepas tu tak makan lagi. Pukul 1 hari kasih 2 kali aja makan. Pukul 10 dimakan sekali, nanti lagi pukul berapa makan? Pukul 2 baru dia makan. Biasa pukul 1 dah makan kan, pukul 2 ataupun pukul 3 baru dia makan. Sampailah berapa hari? Sampai berapa hari nanti sampai dia boleh mampu tak makan kecuali pukul 12. Lepas tu bukan terus boleh makan sampai petang. Stop, imsakkan balik. Imsakkan balik. Minimumkan dia punya makan. No snack, no nothing. Makan saja. Latih. Sampai dia dah boleh, nanti jadi 1 meal saja satu hari. Pukul 2 saja dia makan. Sampailah 1 hari nanti dia boleh puasa. Biasa budak kalau yang sihat ya, dalam seminggu latih dah boleh dapat puasa full day. Azam dia kuat. First day dia melepek sikit pun tak apalah. Tapi ini pun tengok budaknya ya. Kalau budaknya strong, budaknya sihat, tak apa. Kalau budaknya tu cucu kita jenis sakit, budaknya kurus, angkat beg pun tak kuat, jangan paksakan dia. Kesian ya. Dan kalau nama budak ya, dia kalau tak puasa tak berdosa. Dia kalau tak puasa tak berdosa, tapi kita wajib latih kepada dia. Bila dia lapar, dia minta, "Bah, lapar lah bah." Terus kasih makan. Terus kasih makan ya. Tunggu tahan sekejap, lapar bah, lapar. Nampak? Tak boleh tahan saja anak kita, terus kasih makan. Saya teringat berapa tahun yang silam, agak 20 tahun yang silam, ada lagi satu budak di Singapura puasa dah sampai pukul 6. Pak, lapar. Mak dia bilang nanti nak sekejap lagi, dah 1 jam aja lagi dah nak buka. Tahan ya, tahan. Mati budak tu. Mati budak tu. Memang belum tahan lah. Memang budak tu pun mungkin ada sakit ya. Dan memang ajal dia pun dah sampai. Mati budak tu. Jadi kita jangan paksakan puasa, jangan dipaksakan kalau budak tu tak mampu. Nanti ada long term side effect. Nanti sampai dah besar dia malas nak puasa sebab dia rasa yang nama puasa tu so tedious, yang nama puasa tu difficult, yang nama puasa tu berat dan payah. Tetapi kalau dia dah termampu puasa,
tak berat dia puasa, dia jadi budak yang rajin puasa sunat nanti. Ya, kerana apa? Pada yang puasa tu sedap. Yang nama puasa tu tidak payah, yang nama puasa tu tidak letih. Ya. Jadi tengok budak-budaknya juga. Baik. Itu puasa ya. Apabila si anak sudah mencapai usia 10 tahun, mestilah kedua ibu bapanya memukulnya. Kerana apa? Selepas daripada itu tak lama sudah mau akil baligh. Mana masih belum pandai sembahyang. Mana boleh tak puasa? Pukul. Pukul. Jika ia meninggalkan sembahyang dan puasa, hendaklah kedua ibu bapanya melarangnya bercampur gaul dengan anak-anak jalanan dan kawan-kawan yang jahat. Jangan campur. Soal itu campur dengan siapa? Sepupu-sepupu. Campurnya dengan sepupu-sepupu sendiri. Campurnya dengan sepupu-sepupu sendiri. Campurnya dengan anak-anak orang pilihan. Ya. Bukan bermakna kita bilang anak orang tu jahat, anak kita baik. Tidak ya. Pasal aku nak pastikan anak aku tidak cemar. Itu yang kita katakan ya. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Sampai mak bapaknya meyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya. Itu yang tak nak. Aku tak nak sampai meyahudikannya, menasranikannya dan majusikannya. Maka aku nak dia asal atas dasar fitrah. Bukan pasal aku bilang anak kau jahat ke, anak keluarga kau tak bagus ke. Pasal aku nak anak aku dalam fitrah. Sampai bila? Sampai dia fitrah. Daripada anak sampai dia jadi dewasa dalam fitrah. Sampai dia disempurna. Corak dia tu bukan hanya terlukis. Bahkan terukir, terpahat, cantik corak fitrah dia tu. Sampai dia tua, sampai dia mati. Sebab tengah dalam membentuk ini, tak jaga dia dalam fitrah, berubah corak. Berubah corak. Jadi bukan hanya setakat terlukis indah, terukir, terpahat, dah cantik bentuk dia, lepaslah. Sendiri sampai ketua dia akan begitulah keadaan dia dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Jadi jangan kasih campur anak-anak orang bukan-bukan. Itu kesian budak-budak sekarang kecil-kecil dah masuk dalam tadika, taska, anak siapa lah dicampur semuanya. Anak siapa dia campur. Kalau boleh cari sekolah pun yang tengok sekolah yang jaga-jaga. Sekolah yang anak kita walaupun sekolahnya ada cikgu, bukan 24 jam depan mata cikgu. Bukan setiap detik depan mata cikgu. Kan ada waktu-waktu nanti cikgu kasih dia main dengan budak-budak. Nanti kan cikgu tak kasih main pun dia main. Kan ada waktu nanti dia lukis-lukis dengan kawan dia. Itu pengaruh tu. Nanti balik kita tengok anak kita pick up perkataan ini. Satu lagi dia banyak belajar dari mana? Dari televisyen. Dari televisyen. Kita tengok anak kita bercakap ni kan macam kartun ya. Pasal apa dia bercakap? Dia tengok kartun. PL dia cakap pasal jadi macam kartun. Pasal dia tengok kartun. PL dia pun jadi macam PL kartun yang dia tengok itu. Jangan kasih anak kita terpengaruh dengan yang bukan-bukan. Sekarang kartun-kartun pun banyak anak kena tengok. Walaupun kartun adalah kartun budak-budak. Banyak pengaruh yang bukan-bukan. Banyak kartun yang bukan-bukan semua tu. Kalau saya ingat kawan saya Hadramut. Dia bilang, orang jarang orang ada televisyen tak kat rumah tau. Kali satu kawan saya, bapak dia beli peti TV. Kesiankan cucu, yainya belikan peti TV. Jadi cucu-cucu semua kumpul tengok petang. Dan aku risaulah bapak aku belikan peti TV, anak-anak aku dia tengok peti TV. Aku takut rosak akidah dia. Tengok TV belum rosak akidah. Tengok cerita apa? Kartun Tom and Jerry. Tom and Jerry belum rosak akidah, kata kita. Kartun Tom and Jerry aja tahu dia tak suka anak dia tengok. Kenapa? Aku tengok kucing tu terkam tikus. Tikus mati aja, terus dia ada bersayap, dia terbang. Wah, abah, orang kalau mati begitu. Tak boleh, ini menyalahi akidah. Orang kalau mati soal masuk dalam kubur, ada barzah, ada soal tanya mungkar nakir semua. Bukan terbang jadi begini. Begitu. Jadi dia anak tengok kartun pun dia sudah takut. Anaknya punya kepercayaan bahawa dah mati boleh terbang gitu. Apa lagi kita sekarang kartun-kartun pun macam-macam pisen kartun ada semua. Jangan kasih anak cucu kita terpengaruh dengan kartun-kartun. Nanti dah besar jadi macam kartun PL-nya ya, sebab dia belajar dengan kartun. Kawan dengan anak-anak orang yang bukan-bukan, jangan, nanti terpengaruh ya, terpengaruh. Dan orang-orang yang senantiasa sikap lalai dan suka ambil tahu hal orang lain, orang-orang yang kepo, orang-orang yang pengaruhnya tak bagus, orang mengambil tahu hal orang tu apa, cerita, hal orang tak ada kena-mengena dengan dia pun cerita, tak bagus. Tidak kira orang tu tua ataupun muda. Dengan kawan-kawan sebaya dengan dia pun tidak sembarang. Dengan orang tua, dengan muda pun jangan kasih anak kita bercampur gaul sembarang ya. Pakcik sebelah mulutnya tak bagus. Makcik sebelah gini. Kalau dia datang ke apa, suruh anak kita masuk. Jangan kasih dia dengar pengaruh orang-orang tua punya hal ehwal yang tak bagus, jangan kasih gaul.
Orang sekarang kesian anak-anak dia ya. Kecil-kecil dan tua babysitter, mak dia pergi kerja, bapak dia pergi kerja. Allah, anak dia orang lain yang jaga. Orang tu macam mana PL-nya buka radio kat rumah, anak tu macam mana maki-maki cakap kat rumah, semua tak kisah. Semua tak kisah, kasih anak dia jaga. Hendaklah kedua ibu bapa memerhatikan gerak-geri anak itu, menjaga perilakunya setelah ternyata tanda-tanda kedewasaan padanya. Tiada membiarkan dia membuat sesuatu sesuka hatinya, kecuali perkara-perkara yang baik lagi terpuji, supaya ia terus membesar dan mencapai umur dewasa dalam kebiasaan serupa itu, sehingga segala kelakuan yang baik dan perilaku yang terpuji membekas dalam dirinya. Kita bilang tadi ya, membekas dalam dirinya. Bentuk dalam keadaan fitrah itu sampai dewasa, sampai membentuk dalam dirinya. Dah dewasa, kita lepaskan dia sendiri dah. Dia kemana pergi? Tengok budak-budak Hadramaut. Dari kecil mak bapak dia dah training dia begitu. Sampai dah besar, pergi ke mana? Turun pergi ke Malaysia, pergi ke England. Begitu juga sikap dia, begitu juga fi'il dia tak berubah. Cuba kalau anak-anak kita pergi Jakarta, balik aja dah berubah fi'il. Balik aja dah berubah lesen dia. Allah. Pergi KL aja dah berubah. Tetapi kalau dari kecil anak kita dah train, dia duduk kat mana pun, umur dia berapa sekalipun, tetap dia begitu juga, ya, tak terpengaruh. Baik ya. Perhatikan ya gerak-gerinya, menjaga perilakunya daripada tanda-tanda kedewasaannya. Baik, kalau dah nampak tanda-tanda nak dia dewasa, anak kita pra-akil baligh, umur 10 tahun, 11 tahun, kita tengok dah mula nak tanda-tanda nak dewasa anak kita, dah mula tanda-tanda sebelum akil baligh, kita kena call up dia. Umur 10 tahun setengah begitu, sekarang 10 tahun sembahyang dah kena beres, puasa dah kena beres, tanggungjawab mesti dah kena buat. 10 tahun setengah dah mula panggil. Nanti kalau kadang-kadang orang tua malu nak cakap dengan anak, suruh pamannya cakap, ataupun cakap dengan cousin-cousinnya 4-5 orang, cakap. Kalau anak perempuan suruh maknya cakap, ya. Kau nanti umur sekian-sekian, kau akan mengalami tubuh badanmu begini. Nanti kau akan dapat mimpi. Nanti kau punya minat pada perempuan mula akan datang. Nanti begini. Apabila kau mimpi dan kemudian kau rasa basah, kau jangan takut. Itu bermakna ketika itu juga kau sudah jadi dewasa. Sudah ada malaikat kanan, sudah ada malaikat kiri. Tanggungjawab kau mula-mula terus sekali ialah apa? Mandi. Cara mandi wajib begini. Macam mana? Pastikan dia. Nanti dia dengar juga, mimpi apa bah? Dia belum tahu tau. Nanti belum tahu, tapi dia belum konsentrasi sangat. Kadang-kadang kita cakap 3-4 orang pun kita nampak budak ni belum akil balik, dia belum faham sangat apa kita mencakap. Tapi nanti dia tunggu, tapi dia dah tahu cara mandi begini-begini. Yang dia kesian tak kasih tahu ya. Anaknya akil balik sendiri, cari sendiri nak mandi, nak tanya orang malu. Sampai 2-3 bulan baru belajar mandi hadas besar. Cari buku sendiri, tercari buku siapa, terjumpa buku Syiah. Allah, dia mandi cara Syiah pulaknya. Allah. Jadi ajarkan dia begini. Kau jangan takut, jangan apa. Ketika itu kau jadi dewasa. Mimpi apa bah? Mimpi apa? Nanti kau akan tahu. Satu malam dia tunggu. Tadi malam aku mimpi lah. Mimpi seronok. Mimpi apa? Mimpi makan aiskrim. Tak kena, betul bukan. Mimpi apa? Besok pun mimpi seronok. Mimpi pergi zoo. Pun belum lagi. Satu hari nanti apabila dia sampai umurnya, dia mimpi, dia tahu. Tadi malam kenapa aku kok mimpi yang aneh, aku tak pernah mengalami begitu. Dia dewasa. Ketika itu kalau kita dah pesan sama dia, ketika itu dia berlinang air mata dia tu. Dia tahu sendiri ya. Dia tahu sendiri aku dah dewasa. 1-2 hari bapak dia dapat pesan. Tengok lain macam sikap anak kita, dah lain macam sikap tanggungjawabnya. Apabila nampak dia dah dewasa saja, nampak tanda dah akil baligh saja, panggil lagi sekali. Sekarang kau sudah dewasa. Kalau pada habaib, itulah convocation anaknya. Ketika itu dia pakaikan serban, dia pakaikan jubah, dia pakaikan syal. Ketika itu, dan anaknya dah hafal Quran pada usia begitu. Ketika itu kau dah jadi orang dewasa, kau jangan tinggal ibadat, jangan begitu. Ada malaikat di kananmu, malaikat di kirimu. Kasih cakap dengan dia, dengar betul-betul. Masih apabila nampak tanda-tanda dah akil baligh saja, kita call up dia, sama ada dia seorang ke ataupun dengan adik-beradik ke dengan cousin-cousin, kita tengok. Dulu kita cakap, dia tak begitu ambil perhatian. Sekarang apabila kita cakap, dia akan ambil perhatian. Kita cakap, bak mandi, bak apa, nanti dia dengar. Nanti dia bertanya, habis kalau ayah tak akan sini macam mana bak? Maknanya betul anak aku dah ambil perhatian. Dia dah mula nak menggunakan ilmu itu. Jadi kita ajarkan anak kita. Sebelum akil baligh,
cakapkan dia. Nampak tanda akil balik saja, repeat. Apa yang kita dah cakapkan dia masa dia umur 10 tahun, 11 tahun tu, repeat balik semula. Kalau budak perempuan tak susah. Dia pasti ngadu mak dia. Ibu ada darah, nanti dia takut. Nanti ibu dia bilang begini. Kita pula monitor. Dah bersih anak kita? Dah bersih anak kita? Ajarkan dia mandi, ajarkan dia tutup aurat, ajarkan dia rapi-rapi semua. Begitu. Baik. Kelak apabila dia telah menjadi dewasa, mudahlah ia menyesuaikan dirinya dalam segala budi pekerti yang mulia itu. Sebab yang demikian itu telah menjadi tabiat dan kebiasaannya dari sejak kecil lagi. Sebenarnya tugas-tugas seumpama yang tersebut di atas tadi memang penting dan terpikul atas pundak kedua ibu bapa, para wali anak-anak kecil ketika anaknya masih dalam peringkat umur ini. Tanggungjawab mak bapak dan juga wali-wali. Seperti apa? Siapa lagi? Wali-walinya? Yainya dan juga siapa? Sultan. Bagi sekalian anak-anak yang tak ada bapak. Kena pastikan budak-budak gelendangan, budak-budak yang tak ada mak bapak ini, pastikan budak tu sembahyang. Pastikan budak itu tu. Carikan, perintahkan ketua-ketua kampung semua, cek dalam kampung kau, tengok kalau budak ada yang tak sembahyang tak apa, ketua kampung kena jawab. Kena pastikan, ya. Baik. Adalah sangat penting sekali memelihara anak kecil itu dari bercampur gaul dengan anak-anak jalanan yang tidak berminat untuk berbuat baik, dan menjauhkannya dari berkenal-kenalan dengan anak-anak yang tidak menentu asal dan keturunannya. Subhanallah, ya. Sampai begitu sekali, ya. Sampai begitu sekali. Jangan campur, jangan bergaul-gaul dengan siapa. Nanti terikut pengaruh budak itu, terikut cara makan budak itu, terikut cara suka budak itu semua. Jangan kasih gaul sembarang. Anak-anak kita dengan sama-sama budak-budak sembarang, jangan kasih, ya. Baik. Sebab pada umumnya kerosakan akhlak dan kelakuan anak-anak adalah dari percampuran yang tidak terkawal antara mereka sesama mereka. Jadi dari kecil, ya, kita dah jaga anak kita jangan sampai terpengaruh dengan kawan-kawan yang tidak-tidak, kawan-kawan yang bukan-bukan sikap dan PL-nya, nanti anak kita terikut sekali, ya, terikut sekali. Baik. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala telah mengkhususkan suatu keterangan yang lengkap dalam perkara mendidik anak-anak kecil dan cara-cara membimbingnya menuju kepada akhlak dan budi pekerti yang mulia. Sila baca bab mendidik jiwa dari kitab Ihya Ulumuddin. Imam Haddad selalu rekomendasi kita untuk baca kitab Imam Al-Ghazali. Dari kita baca kitab Imam Haddad, kita diintroducekan kitab Imam Al-Ghazali, ya. Baik. Peringkat masa antara kelahiran hingga masa bulugh, iaitu cukup umur, adalah masa keringanan dari Allah Azza wa Jal. Belum ada taklif, belum ada wajib. Dia tak puasa, tak sembahyang, tak berdosa. Tetapi kalau dia sembahyang, dia puasa, dia pahalanya maknya dapat. Kalau dia buat dosa, buat apa semua, bukan kerana maknya ajar, dia tak berdosa, dan maknya pun tak dapat dosa. Tapi kalau kerana cuai maknya yang dapat dosa. Begitu, ya. Belum ada taklif, iaitu kewajipan atas kanak-kanak untuk mengerjakan sembahyang dan puasa atau sebagainya dari kewajipan-kewajipan syarak yang lain. Hanya ditekankan atas para wali anak-anak itu untuk menyuruh mereka mengerjakannya. Dalam sebuah hadis tersebut, rufi'al galam an thalathah, anis sabi hatta yablugh, wa anin naim hatta yastayqidh, wa anil majnuni hatta yufiq. Diangkat kalam dari 3, iaitu anak kecil hinggalah dia baligh. Belum ada tulisan, ya. Kemudian dewasa, sehingga dia baligh, iaitu dewasa. Yang kedua, orang yang tidur hingga dia sedar. Tidur tak ditulis apa-apa. Dalam tidur dia tak ditulis apa-apa. Dan orang gila hingga dia siuman semula, ya. Belum diangkat kalam. Jadi anak kita sudah akil baligh saja, kita dah bilang sekarang kau sudah ada rekod, kalam sudah ada, malaikat sudah mula tulis, kau sudah mula ada dosa, dah mula ada neraka. Kau dah tak boleh nak masuk syurga direct entry. Kecuali pasti kena jawab soal kubur kau. Ketika itu abah tak boleh tolong kau, abah tak boleh bantu kau. Kau dah jadi dewasa. Bairat dia akil baligh saja, dia dah sembahyang, puasa dia dah sendiri. Kalau dia mati, dia jawab kubur dia sendiri. Cari nafkah pun dah sendiri tau. Anak kita umur 12-13 tahun patutnya tanggungjawab cari nafkah sendiri.
Tetapi itu yang orang Melayu panggil namanya bujang tanggung. Dah bujang tapi masih ditanggung mak bapak lagi ya. Ketika itu dia masih patutnya dah cari nafkah sendiri, tapi sekarang dia nafkah kita masih tanggung dia. Tapi paling tidak engkau cari ibadat sendiri. Ketika dia sudah akil baligh, ilmu dia ketika itu bukan umur dalam umur 14 15. Pada kita budak baru naik, biarlah dengan kawan dia, biar. Ketika itu dia bikin tak senonoh macam-macam. Dia naik akil baligh saja, PL dia terus berubah. Kesukaannya dah mula macam orang dewasa, tapi PL dia masih macam kanak-kanak. Itu yang kita nak gitu. Congkel PL ke kanak-kanakannya keluarkan, kedewasaan dia tu pandukan. Apa boleh, apa tak boleh, cara duduk, cara pakaian, cara bergaul, cara itu, cara ini, cara masuk masjid, cara tertib, cara adab, cara apa semua begitu ya. Saya sering ingat dulu saya dewasa saja bapak punya cerewet dengan kita, pakaian dah tak boleh sembarang. Terus tengok kain macam mana cara kita pakai kain, kita pakai kain. Kau tak besar, bukan budak kecil lagi, pakai kain jangan tak senonoh. Mula pakai kain. Pergi sembahyang pakai apa? Pakai baju dah tak t-shirt dah tak boleh lagi. Dah pakai baju orang dewasa. Dah pakai baju pesen orang dewasa, baju butang 5 ke, baju kurung ke, baju Melayu ke, dah pakai begitu. Jangan kau dah bukan budak-budak lagi. Cara masuk majlis, cara dulu kita masih kat masjid, kita duduk gini, bapak tak kisah. Dah dewasa sikit, duduk kau dah bukan macam budak-budak lagi. Allah, dalam majlis dah bapak kita tukang perhati kita. Kita tergoyang sikit aja bapak tengok aja kita dah tak berani. Begitu ya. Dan macam-macam lah bapak kita training kita, dah umur masuk dewasa, macam-macam dia trainingkan kita ya. Lain masih kanak-kanak dulu, belum lagi dah dewasa, macam-macam bapak kita trainingkan kita. Jadi anak kita ya dah akil baligh, kita tu guide dia sampai dia dah pandai berdikari, cari dari ilmu. Ketika umur dia baru akil baligh lagi, itu macam ketika itu punya umur lah, ditekan betul-betul dengan ilmu, diasak dengan belajar, dengan amal. Jangan bimbang, ketika itu umur dia 14 tahun, 16 tahun semua tu, dia strong. Dia belum ada sakit gout. Dia belum ada darah tinggi. Dia pergi kuliah sana, kuliah sini semua, jangan bimbang, kaki dia tak sakit. Kita dah tua sakit kaki kalau banyak bergerak. Dia, kau duduk rumah, pergi jumpa kiai. Duduk rumah, pergi hantar sana sini. Pergi cari ilmu sana, cari ilmu sini. Idafi sana, idafi sini, tambahan sana, kuliah kelas tambahan sini semua. Duduk rumah saja. Jangan train anak kita. Tengok sekarang budak-budak bujang naik 15-16 tahun tak ada ilmu, dia tak ada train, apa tak ada, asyik-asyik pergi mana? Pergi gym. Kat besi. Rasulullah bilang orang akhir zaman, orang lelaki sibuk menggemukkan badan. Gemuklah tu. Badan besar-besar, cantik-cantik badan. Angkat tikar masjid sekatu pun tak pernah. Pemalas. Hanya untuk mencantikkan badan, bergaya saja begitu. Tak ada kerja, tak ada manfaat. Tak ada manfaat itu semua ya. Tahunya nak melaram, nak pakai cantik, nak badan cantik, nak gitu saja semua. Jangan. Biar akhlak cantik, biar ilmu cantik. Biar amalnya cantik ketika itu ya. Kita gasak betul-betul. Bangun malam, sembahyang. Jangan bimbang, dia belum ada sakit darah tinggi, dia tak ada pening kepala, dah tua-tua banyak bangun malam pening kepala ya. Bangun malam, apa ni duduk-duduk? Bangun, pergi kuliah sana. Penat umur macam kau penat, pergi kuliah sana pergi. Sampai satu masa nanti sendiri dia boleh minta sendiri. Bah, cuti sekolah nak ikut daurah lah bah. Nak ikut daurah dekat KL. Boleh? Dekat siapa? Dekat Kiai Fulan. Bah, nanti ada kursus mandi jenazah bah. Dekat mana? Tempat Ustaz Fulan. Dia mula nak ikut, dah mula tahu sendiri. Nanti sampai dah bujang, nanti dia berani minta. Bah, nak pergi daurah dekat Hadramaut lah bah, dekat Tarim. Ada kawan-kawan pergi. Pergi budak-budak bujang. Pergi, lepaskan pergi, tak apa. Lepaskan pergi ya. Tengok biar dia berdikari, anak kita hantarkan dia sana begitu. Sampai dia pun suka gitu. Sampai kita tengok apa yang dia minta. Bah, nak beli sepatu. Bah, nak duit nak pergi gym. Oh, dah anak aku dah mula nak melaram. Bah, nak beli wallet baru. Tengok ajak pergi kedai-kedai sengaja tengok apa yang dia pilih. Tengok apa yang dia pilih. Apa yang dia pilih. Masuk kedai buku minat. Masuk gitu. Apa yang dia minta? Bah, nak pergi belajar lah apa? Nak minta izin. Bah, nak pergi sokan. Bah, nak pergi beli baju. Bah, nak pergi melepak. Oh, itu anak aku punya minat. Jangan. Trainingkan dia ketika itu. Biar kita tengok tak dia minta kecuali benda-benda yang baik dan manfaat. Dan monitor tengok betul-betul dia buat ke ataupun dia hanya palsukan saja ya. Monitor sampai dah terbentuk, dah dewasa betul, boleh berdikari, boleh cari nafkah sendiri, begitu PL dia, lepaskan dia dalam masyarakat. Dia pula boleh bimbing masyarakat.
Itu merupakan satu keringan dari Allah Ta'ala yang menunjukkan kelebihan dan belas kasihannya. Orang gila tak kena tulis, orang tidur tak ada tulis, dan budak-budak juga tak ada tulis. Segala kebaikan dan amalan salih yang dikerjakan oleh anak-anak yang belum baligh dicatatkan pahalanya pada buku-buku catatan ibu bapanya dari kaum muslimin, selagi keduanya mengambil berat terhadap pendidikannya dan pemeliharaannya dengan sempurna. Betul? Sebab itu anak kita biarlah yang sembahyangnya kita yang ajar, puasa kita yang ajar, sampai ketua dia sembahyang kita dapat pahalanya. Dia masih dia sebelum akil baligh dia sembahyang kita dapat pahalanya, kontan kita dapat. Lepas dia akil baligh dia sembahyang kita pun dapat pahala sebagai cikgu yang mengajar. Kan kita mengajarkan orang sembahyang, orang buat kita dapat pahala kan. Jadi biarlah anak kita nanti dah besar dia ajar anak dia pula, dia ajar anak dia, cucu kita sembahyang, anak kita dapat pahala, kita pun dapat pahala. Cucu kita ajar cicit kita sembahyang, cucu dapat pahala, anak dapat pahala, kita pun dapat pahala. Ini semua satu kampung, semua pahala diborot oleh mak guru dengan pak guru. Jangan ya. Jadi semua biar dalam tangan kita ya. Semua dalam tangan kita, anak-anak kita punya sembahyang semua biarlah dalam tangan kita, tanggungjawab kita ya. Mudah-mudahan dengan kelebihan dan kemurahan Allah Ta'ala, pahala dan kebajikan amalan salih anak-anak itu tidak berhenti sampai mereka capai umur baligh saja, tetapi akan terus diberikan juga sesudah mereka capai umur baligh. Sebab kalau kita ajarkan orang kan, orang buat kan kita dapat pahalanya. Bahkan diharapkan juga bahawa segala pahala dan kebajikan yang diperoleh oleh anak-anak itu dari amalan-amalannya yang salih akan dikongsi pula oleh kedua bapanya sesama. Bersama sebagaimana yang disaksikan oleh beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai pahala orang yang menyeru kepada kebenaran dan menunjuk kepada kebaikan. Semua akan dapat. Anak kita sembahyang, mak guru dapat pahala. Cucu kita sembahyang, mak guru dapat pahala. Satu kampung punya budak sembahyang, mak guru dapat pahala. Mak bapaknya tak ajar? Mak bapaknya ajar, jadi dapat pahalanya ya. Semua dapat pahalanya. Anak kita punya sembahyang, kita dapat pahalanya. Anak kita dakwahkan anak kita dapat pahalanya ya. Sebenarnya kedua ibu bapa itu telah memainkan peranan untuk membimbing anaknya kepada jalan kebenaran dan menunjuknya cara mengerjakan kebajikan selama mereka telah menunaikan kewajipannya seperti yang tersebut di atas tadi, dalam berbuat kebaikan untuk mendidiknya, menyuruhnya berbuat baik dan mengerahnya dalam perkara itu, mengerahnya dalam perkara itu, dan melarangnya dari berbuat jahat dan mencegahnya dari hal yang demikian. Wallahu alam ya. Baik, kalau dia akil baligh saja dia punya pahala tidak kita dapat secara direct payment pada kita, tapi kita dapat apa? Bahagian dakwah. Kita suruh orang buat kita dapat pahalanya. Dia dapat pahala juga sebab dia kanak-kanak dia buat dia belum dapat pahala, pahalanya beri pada kita. Tetapi kalau dia dah dewasa dia buat dia dapat pahala, kita dapat pahala sebagai juru dakwah dia, ya. Kalau buat buruk macam mana? Anak kita buat baik, kalau kita dah mati sekalipun dia buat baik, kita dapat pahalanya. Tak payahlah kita hadiahkan Fatihah, apa kita bilang apa aku hadiahkan amalan untuk aku, apa kita buat, baca Quran baik, pergi kuliah baik, pergi mana, semua mak bapak kita automatik dapat pahalanya. Buatan jahat macam mana pulanya? Bergantung. Kalau perbuatan jahat memang hasil daripada kelalaian anaknya, buat baik pun ya, mak bapaknya masih hayat tak pernah ajar dia supaya mengajar. Mak bapak dia tak pernah ajar dia supaya buka kitab sekian-sekian. Tetapi kerana mak bapaknya yang menanamkan dia minat untuk buka kitab apa pun anaknya, maknya dapat pahala. Sebab maknya semaikan benih minatnya itu. Semaikan benih minatnya begitu, ya dapat pahala. Tentang buat jahat macam mana? Kalau lantaran maknya lalai, bapaknya lalai, anaknya buat dosa, maknya dapat juga. Kerana apa? Dia yang tak didik anaknya betul. Apatah lagi kalau dia yang ajar, joget begini nak, caranya begini, pakaian begini nak, kita pula yang latih anak kita bikin tak senonoh, dah confirm kita dapat dosanya. Kalau kita tak latih anak kita buat benda dosa pun, tetapi kerana lalai dan cuai kita pun kita menjawab juga. Baik, kalau kita tak ajar langsung, memang tak ada kena, kita dah ajar sembahyang dah apa semua, tapi dah besar dia sendiri jumpa kawan ke apa, dia sendiri minat dengan minat dia, tu kita tak tanggungjawab. Dosanya kita tak dapat. Macamlah orang lain buat dosa semua kita tak ada kena mengenakan.
Begitulah anak kita. Kalau tak lantaran kita cuai. Tapi lantaran kita cuai, anak kita buat dosa, kita masih dapat juga. Kerana apa? Kita tak semaikan benih benci dosa dalam diri dia. Maka kita dituntut juga yaumil akhir nanti. Ya. Bapa aku tak pernah ajar aku, ya Allah. Bapa aku tak pernah didik aku. Bapa aku tak pernah jaga aku. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah taklif syar'i bila capai umur baligh, apa pula prosedurnya nanti, ya. Jadi kitab ni bagus, ya, khususnya orang ada anak-anak muda, anak-anak kecil, ya. Jadi ni kitab ni lah disebut sebagai lifelong study syllabus. Sepanjang hayat punya sukatan pelajaran. Jadi kita tahu sampai bila nak didik anak kita, apa nak didik anak kita, usianya berapa, apa nak diterapkan dengan dia. Kita tidak sampai jadi bapa yang leka dengan anak-anak kita. Kita tahu campur gaul dengan bukan-bukan tak boleh. Tak gaul tempat bukan-bukan tak boleh. Lagi anak perempuan, anak laki-laki pun begitu juga. Wallahu a'lam bishawab.